Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi dalam bahagian 2, 7.2. Dalam bahagian pertama, saya dah ceritakan secara menyeluruh lah. Saya rasa habis slow lah tu. Habis detail lah saya cerita. Okey, insyaAllah lah. Tak naklah perasan pula kan. So, insyaAllah sepatutnya bila awak buka video ni, awak sudah pun memahami apa itu photoelectric effect. Macam mana dia berlaku. Apakah nama elektron yang dikeluarkan daripada permukaan metal tersebut. Kemudian by eksperimen dalam aktiviti 7.5 ni, bagaimana kita dapat menerbitkan atau mengeluarkan nilai H, iaitu Planck constant. Saya dah tunjukkan dalam part 1 sedikit simulation bagaimana eksperimen ini berlangsung. Dan kita dapatkan data-data seperti paparan yang awak sedang tengok ni. Okey, sedikit ulang kaji daripada lesson yang lepas. So, tujuan kita buat eksperimen ini tidak lain tidak bukan kita nak mencari nilai H, nilai Planck constant. Okey, nilai Planck constant yang kita guna daripada kalkulator tu. Dalam 7.1 pun kita dah guna. Macam mana kita dapat nilai H tu? So, kita buat setup eksperimen ni dan kita cari satu nilai voltan yang kita panggil sebagai activation voltage. So, macam mana kita nak tahu nilai activation voltage ni? Kita increasekan nilai rheostat itu supaya kita dapat lampu, dapat nyalaan pada LED. Dan LED akan bagi kita satu nilai arus. Okey. Kemudian kita reverse kepada nilai voltmeter kita. Dan kita dapatkan bacaan VA. Tengok dalam part 1 lah. Dalam part 1 saya cerita flow by flow. Step by step. Macam mana dapatkan VA dia. So, dapat saja maklumat tu, kita akan plotkan graf VA lawan 1 over lambda. Kita plot dan cari hubungan antara VA dengan 1 over lambda. Satu benda yang kita kena tahu bahawa, bila kita plot graf VA lawan 1 over lambda, seperti saya beritahu dalam part 1, kita dapat satu graf linear. Apa maksud linear? Lurus. Perkataan bombastik, perkataan matematik. Untuk lurus adalah linear. Jangan pelik-pelik pula. Jangan fikir benda tu susah. Linear tu lurus. Linear itu lurus. Okay, dapat satu hubungan lurus antara VA dengan 1 over lambda. Ini yang diberitahu dalam ayat kedua. The activation voltage has a linear relationship with 1 over lambda. Linear. Hubungannya adalah linear. So, bila kita dapat graf, bila physicist dapat graf, physicist memang tak ada kerja lain. Ini bukan satu penghinaan. Ini adalah flow of a scientific investigation. Whenever we have a sets of data, we plot the graph. Okay, physicist or any scientist or any researcher akan buat daripada data tu, kita akan buat graf. Daripada graf kita cuba cari hubung kait antara kedua-dua variable manipulated dan juga responding itu. Kemudian macam mana kita cari dan analisis data adalah dengan membuat graf dan mencari gradient. Apa maksud di sebalik gradient itu? Menurut buku teks, nilai gradient yang kita dapat daripada graf VA against 1 over lambda adalah merujuk kepada nilai H darab C bahagi dengan E. Okey, macam manakah hubungan ini boleh diterbitkan? Okey, dekat sini saya nak ajar. Okey, sebelum saya ajar macam mana nilai gradient ni sama dengan HC bahagi E ni, saya tunjukkan dahulu. The ending dia. Saya tunjuk ending dia lah, nanti terlupa pula. Okey, so disebabkan M, kita conclude bahawa nilai gradient sama dengan Planck constant darab dengan laju cahaya di dalam vacuum. Nilai C kan, 3/10^8 tu. Bahagi dengan nilai E. Nilai E ni nilai charge of electron, kalau tak silap saya. Nilai E juga ada dalam kalkulator. Okay. So, untuk cari Planck constant, kita punya goal, ingat, kita nak cari nilai H ni. So, H is what? E bawa naik atas. Jadi, M darab E bahagi dengan C. Itulah yang dinyatakan dalam ayat terakhir. Therefore, the value of Planck constant can be determined as ME divided by C. M di sini, please. M di sini jangan tak ketahuan. Pergi letak nilai mass.
Yang tu the worst case scenario adalah awak menganggap bahawa M di sini adalah mass. It is not mass, it is referring to the gradient. M here is the value of gradient. Gradient apa? Graf VA lawan 1 over lambda. Please, bukan mass apa-apa. Mass elektron ke, mass proton ke, bukan ya. So this is how kita dapat nilai H. Kita cari gradient, darab dengan nilai E, bahagi dengan nilai C. Dapatlah tadi tu 6.6 darab 10 kuasa negatif 34. Yang tu ending dia. Ini ending dia. Okay. So, balik kepada cerita tadi. Macam mana boleh kita conclude bahawa nilai M ni sama dengan HC bahagi dengan E. Saya padam dulu. Okey, saya padamkan dahulu. Mana dia? Mana pemadam ni? Okey, padam yang ni. Alright. Bagi yang tertanya-tanya lah. Kalau tak tertanya-tanya tu, tak tahulah. Bagi yang tertanya-tanya, kenapa pula ni? Bukan gradient ni terus dapat ke H? Tadi cakap cari gradient dapat nilai H. Sebenarnya cari gradient bukan lagi H. Belum lagi H. Kita dapat gradient tu, kita kena buat something dulu baru dapat H. Tu dia. Okay. Alright. So graph, whenever physicists ataupun during a scientific investigation, whenever we have a graph, kita recognize graph itu sebagai graph linear or graph lurus, a straight line, kita akan associatekan graph itu kepada formula asas linear graph. Okay, ini saya cuba untuk fahamkan awak. Linear graph kan dia ada standard formula y sama dengan mx plus c, yang mana y merujuk kepada label pada paksi y. Sorry, saya punya pointer saya tak gerak pula. Okay, y di sini merujuk kepada label pada paksi y. Okay, m is the gradient of the graph, x is the label for the x-axis, c is the value of y-intercept, nilai y-intercept. Okay, so kita nak cuba terbit kat sini, betul ke m ni sama dengan hc bahagi e? Okay, tujuan saya buat ni adalah nak buktikan betul ke gradient ni yang ni. By this graph, merujuk kepada graph ni, betul ke gradient tu adalah hc bahagi dengan e? Okay, tengok betul-betul. Ni saya tak tahu keluar exam ke tidak, tapi this is the method lah macam mana kita analyze. So tengok y, sekali lagi saya kata y ni adalah sebarang simbol yang diletakkan pada paksi y graph, which is the VA. So saya akan ganti, sebab tu saya kena buat part 2 Saya ganti VA pada kedudukan y ni. Sama dengan gradient saya nak biarkan. Okay, gradient saya nak biarkan dekat situ, betul ke? Okay, saya biarkan. Betul-betul. Kemudian X 1 per lambda. Okay, kedudukan dia macam ni. Plus C ni saya cuba fikir, tapi kita abaikan sekejap. Okay, kita abaikan sekejap. So ini kedudukan dia yang kita akan semak kejap lagi. Plus C ni kita anggap ada something lah kan. Dia kalau kita teruskan nombor ni, saya tak tahu, saya tak pasti ya. First time saya tak pasti bahawa adakah dia memintas di bahagian negatif ataupun dia berhenti setakat di kosong. Okey, kalau berhenti di kosong, betul tu, berhenti di kosong, pintasannya kosong lah. Okey, tapi takkan pintasan y di kosong kot. Okey, tapi tak apa, kita berhenti di sini. Nanti kita akan look up dekat sini ya. So, dalam 7.1 awak ada belajar berkaitan dengan suatu formula. Formula tu adalah E sama dengan HF, yang kemudiannya awak boleh gantikan nilai F itu kepada C bahagi dengan lambda. Nampak tak gambaran tu? Kita dah ada C, kita dah ada lambda, kita dah ada H. Okey.
Lambda tu cantik-cantik je. Lambda tu dia ada kat per bawah. Maksudnya 1 over lambda. Okay, tak apa. E di sini merujuk kepada energy. So, energy dalam eksperimen ni diukur dalam unit electron volt. Okay, so kita ganti E ni sebagai E kecil darab dengan V. Okay, EV, electron volt. EV. So, now kita ada simbol E dekat sini. Kita ada simbol E yang ada dekat sini juga. Okay, so saya gantikan E ni kepada EV ya. Kemudian saya sambung dengan sama dengan HC bahagi dengan lambda. Nampak tak? Macam nak sama dah. Macam nak sama dah. Okay, now saya cuba letakkan. Saya nak arrange this one kepada this one. Saya nak V dekat depan. So, saya ada EV dekat sini. Saya nak V sahaja. Apa saya buat? Saya pindahkan E ni ke sebelah kanan. Saya dapat apa? Saya dapat V sama dengan HC bahagi dengan E lambda. Betul ke? Okey, betul. Okey, betul. Sampai di sini, saya nak samakan lagi. Saya nak tunjuk dekat awak bahawa this equal to this. Apa saya buat? Saya factorize. V sama dengan HC bahagi E darab dengan 1 over lambda. Yang ni dengan bawah yang saya baru buat ni benda yang sama aja. Saya keluarkan lambda ni pergi kanan. Saya darabkan dia dengan 1 over lambda. Sama maksud. Tapi tujuannya apa? Cuba tengok kat sini. Tujuannya, kenapa saya buat macam tu? Paksi Y saya, iaitu VA, adalah nilai V. 1 over lambda, iaitu yang dilabel pada paksi X saya, sama dengan 1 over lambda. Now, what is left? Apa yang tertinggal? Apa yang berbaki? Tinggal apa ni? HC bahagi dengan E rupa-rupanya sama dengan gradient. Okay, so this prove that gradient betul lah sama dengan HC bahagi dengan E. Okay, so this is how kita prove kenapa nilai gradient untuk VA lawan 1 over lambda ni sama dengan HC bahagi E. Okay. Ulanglah tengok eksperimen ni. Kalau tak boleh juga, DM saya dekat IG. Suruh saya tunjuk balik sekali lagi. So, cara dia adalah bila awak plot VA lawan 1 over lambda, awak dapat satu graf linear. Graf linear itu mempunyai suatu gradient. Nilai gradient dia tetap lah sebab nilai gradient dia, graf dia adalah graf linear. Gradient ni tidak berubah-ubah. Dia ada satu nilai gradient sahaja. So, bila awak dapat nilai gradient tu, awak akan samakan dengan HC bahagi E. Bukan nilai gradient ni adalah nilai Planck constant. Tapi awak kena buat something dulu. Masuk dalam ni, dapat nilai Planck constant. Tapi kenapa nilai gradient dia sama dengan HC bahagi E? Saya dah terangkan. Kita buat persamaan linear. Kita cuba hubung kaitkan dengan Y sama dengan MX plus C. So, this is how to prove that kenapa M sama dengan HC bahagi E. Saya tak tahu penting ke tak penting benda ni, tapi at least I've taught you. At least saya dah pernah mengajar awak lah. Okay, at least saya dah pernah ajar. Kita move on. So, balik kepada photoelectric effect tadi. Sekejap saya tukar kepada highlighter warna kuning. Alright. Dalam teori klasik ataupun dalam fizik yang diperkenalkan pada awal-awal dulu, okay, kita faham ataupun para fizisis faham bahawa light in waveform is a spectrum with continuous energy. Dia kata cahaya ni adalah gelombang yang bersambung-sambung. Okay, gelombang yang bersambung-sambung spektrum dia, dan ada tenaga yang bersambung-sambung juga. Okay, so photoelectric effect ni
ataupun kesan fotoelektrik ni pada dulunya difaham bahawa boleh berlaku pada cahaya yang macam mana pun, dan frekuensi yang macam mana pun. Maksudnya kalau kita ambil metal, ini fizik dulu ya, klasik. Kita ambil metal, kita ambil cahaya, kita sinarkan pada metal tersebut. At any frequency, cahaya tu tak perlukan frekuensi tertentu, tapi kita pancarkan saja, elektron ataupun fotoelektron akan keluar daripada permukaan metal tu. Dan dipahamkan juga bahawa kalau cahaya tu cerah, maksudnya intensiti dia tinggi, dia menghasilkan ataupun dia mempunyai tenaga yang tinggi dan sepatutnya dapat mengeluarkan elektron dengan lebih cepat. Maksudnya lampu yang cerah kita sinarkan pada metal, dengan lampu yang malap kita sinarkan pada metal yang sama. Lampu yang cerah tadi tu mampu mengeluarkan elektron pada kadar yang lebih cepat. Which is wrong. Ini nak cerita yang wrong dululah. So, ni sama juga. Dim light, low energy. So, elektron perlukan masa yang lama. Maksudnya kita ambil satu lampu yang malap, sinar pada metal, dia boleh keluar, walaupun frekuensi apa pun, boleh keluar fotoelektron tu, tapi lama sikit. So, elektron tu dikatakan elektron perlu menyerap tenaga secara perlahan. Sebab energy low. Sebab lampu tadi tu dimmer, energy low. Dia perlukan masa untuk absorb the energy. Thus, it takes longer time to escape from the metal surface, which is wrong. Later on, via advancement of technology, dengan kepesatan teknologi yang ada, dengan kajian-kajian yang lebih sempurna, teori yang saya katakan klasik tadi itu sebenarnya telah pun dibuktikan salah. So however, the result of the photoelectric effect experiment show that the emission of photoelectrons only apply to light wave with frequencies that exceed a certain value without being affected by intensity of the light. Dua benda kat sini yang penting. Saya highlight kat situ ya. Nanti kita stress out lagi benda ni. Pertama, lampu atau cahaya yang kita guna tu mesti ada certain frekuensi. Bukan cahaya yang biasa-biasa, yang cahaya ikut suka frekuensi dia. We must choose a light wave that have certain frequency. Baru boleh berlaku photoelectric effect tu. First one. Number two is about the intensity. Ni keyword dia. Cahaya tak perlu pun intensity dia tu kita tingkatkan untuk kita keluarkan lebih banyak elektron. Ataupun kita kata kita guna cahaya yang dimmer, yang lebih malap, elektron akan keluar sikit. Because intensity are not affecting the photoelectric effect. Itu conclusion dia. Keamatan cahaya tidak memberi kesan kepada photoelectric effect. Tidak memberi kesan kepada photoelectric effect. So, yang pertama tadi, bila kita guna frekuensi tertentu saja, baru ada kesan photoelectric effect. Yang kedua, intensity tidak menjadi suatu faktor kepada kesan photoelektrik. So, the last one, photoelectrons are also emitted instantaneously. Apa maksud instantaneously? Secara instantaneously? Bukan tiba-tiba. Immediately lah. Itu perkataan dia. Immediately at those light frequencies, even at low light intensity. Kita pakai low light intensity selagi mana frekuensinya tepat, walaupun lampu tu ataupun cahaya yang kita sinarkan tu adalah dimmer, elektron akan keluar dan keluar secara terus, tak ada delay. Pancar je, terus keluar elektron. Dia tak ada absorb energy dulu, cukup energy, baru keluar. Tak ada. No such thing. No such thing. So, awak kena faham, dalam 7.1, saya bagi tahu bahawa photoelectric effect berlaku bila cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu disinarkan kepada satu permukaan metal, lalu keluarlah fotoelektron daripada metal tersebut. So, tambahan maklumat dalam 7.2 bahawa
cahaya yang disinarkan tadi mesti mempunyai certain frequency. Baru fotoelektron akan dapat keluar. Dan intensity cahaya. Cahaya tu cerah ke, malap ke, tidak mainkan peranan. Selagi mana cahaya tu cukup frekuensinya, maka dapatlah kita membebaskan photoelectrons itu. Dan photoelectrons yang keluar itu are going to be released immediately. Keluar terus. Dia tak ada delay-delay, dia tak ada dia ambil cahaya itu, serap tenaga dulu, cukup tenaga, baru keluar. No, it happen instantaneously, immediately after it is being illuminated by the light. Kita sinarkan saja ada elektron keluar. Dia tak ada delay-delay. Right. So the last slide for 7.2 is the summary here. Okay, number 1, the higher the frequency of the photons, maksudnya kita ambil satu cahaya, kita tingkatkan frekuensi cahaya tersebut, the higher the kinetic energy of the photoelectrons emitted from the metal surface. Okay, cahaya yang kita guna tu ingat tak saya kata mesti guna certain frekuensi. Kalau kita guna frekuensi yang tinggi, kita ambil kakao punya tinggi, elektron yang dikeluarkan ini mempunyai suatu tenaga yang dipanggil sebagai kinetic energy. Sebab apa? Because it is moving. Dia kan keluar, mestilah dia bergerak. So, anything that is moving possess kinetic energy. Akan ada tenaga kinetik. Bukan tenaga kinetik biasa-biasa. Sekali lagi, apabila frekuensi cahaya yang kita guna tinggi, paling besar, maka kinetic energinya juga maksimum, paling besar. Vice versa. Okay, vice versa. Kalau kita guna cahaya yang frekuensi dia rendah, maka cukup sahaja nilai frekuensi itu, elektron dibebaskan, tapi tenaga kinetiknya rendah. Okay. Tenaga kinetik ni kita akan bincang dalam 7.3. 7.3 kita akan bincang berkenaan dengan kinetic energy ni. So kita hold dulu sampai takat tu je. Okay, nombor 2. The minimum frequency of light needed from a metal to emit electron is known as the threshold frequency for that metal. So metal ni ada banyak. Kalau tengok tadi, bukan tadilah saya tak buka pun simulator tu. Kalau kita tukar jenis metal, contohnya sodium, tukar pergi copper, tukar pergi any metal, so that particular metal, dia akan ada satu nilai frekuensi dipanggil sebagai threshold frequency. Threshold frequency. Selagi mana cahaya, katalah ni sodium this is a metal called sodium. Kita sinarkan cahaya. Macam mana? Macam tu. Sinarkan cahaya. So, sodium, let's say, yang ni contoh saja. Sodium have a threshold frequency of 2 Hz. Contoh, saya made up saja value sebagai contoh yang ringkas. So, sodium have a threshold frequency of 2 Hz. Whenever the light rays have a frequency which is matching the frequency of the threshold frequency here, which is 2 Hz, barulah photoelectrons dapat dirilis. Berlakulah photoelectric effect. Okay, selagi mana tak capai 2 Hz, tak berlaku. That is threshold frequency. Nombor 3, the kinetic energy of photoelectron does not depend on the intensity of light. Sekali lagi, cahaya terang macam mana pun, malap macam mana pun, tak memberi kesan kepada kinetic energy. Apa yang memberi kesan kepada kinetic energy? The frequency. Yang ini saya rasa paper 1 sah keluar dalam exam. Paper 1 soalan hujung-hujung, soalan sebab SPM awak 40 soalan kan objektif kan. Soalan 38, 39, 40 tu saya rasa adalah soalan ni, insya-Allah. Kan dia hujung-hujung. Dulu soalan radioaktif. Sekarang sebab ni tajuk last. So by right, soalan hujung-hujung MCQ tu akan ada soalan macam ni. Which of the following does not affect the photoelectric
kinetic energy. So kinetic energy hanya bergantung, elektron tadi tu, kinetic energy dia hanya bergantung kepada frekuensi sahaja, bukan intensity. Okay, sambung. An increase in the light intensity does not produce photoelectrons with higher kinetic energy. No. Kita rasa macam kita bagi cerah lagi lah. Cahaya ni kita buka cerah lagi. Bagi terang lagi. So bila terang nanti keluarlah tenaga banyak. Kinetic energy dia bertambah. No. Elektron pun tak bertambah. Photoelectrons pun tak bertambah bilangan dia. Kinetic energy kepada photoelectrons pun tidak bertambah. Okay. So once again, the threshold frequency is the minimum frequency required to produce photoelectric effect on the metal. So kita bukan boleh ambil metal, pergi cari sodium mana-mana, sodium, kita ambil lampu, kita pancar. Tak ada pun cikgu, tak keluar pun photoelectrons. Jawapan dia, awak ada beberapa kesalahan. Pertama, metal itu awak perlu tahu frekuensi thresholdnya berapa. Threshold frekuensinya berapa. Kedua, lampu atau light source yang awak guna tu adakah mampu mengeluarkan frekuensi yang sama ataupun seminimum 2 Hz kalau untuk contoh tadi itulah. So kalau frekuensi lampu yang awak guna, light source yang awak guna 20 Hz, berlaku tak photoelectric effect? Jawapannya berlaku, because threshold frequency is the minimum frequency. Minimum. Kalau 2, keluarlah photoelectrons. Kalau 5, keluarlah lagi banyak. Kalau 200, keluar lagi banyak. Tapi kalau 1, frekuensi light source awak frekuensinya 1, threshold frekuensinya 2, nothing happen. Nothing happen. Lepas tu awak cakap pula, tapi cikgu saya guna lampu saya ni yang paling cerah sekali. Ini saya beli kat pasar malam ni, yang paling cerah sekali dia punya intensity je. Cikgu punya lampu yang light ring pun tak boleh lawan dengan saya punya lampu. Salah juga. Kenapa cikgu tak berlaku photoelectric effect? Sebab light intensity tidak main peranan dalam photoelectric effect. Tidak menghasilkan lebih banyak photoelectrons, tidak menghasilkan photoelectrons yang kinetic energy dia lebih tinggi. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Awak pakai yang 5 pun tak apa, tapi memadai frekuensinya minimum sama dengan threshold frekuensi. Okay. So I guess banyak saya cerita ni. Saya berharap awak faham. Satu lagi, terlupalah point nombor 4 tersorok kat sini. Number 4, sekali lagi, the photoelectrons. Nanti tanya pula, photoelektron tu apa cikgu? Ni yang keluar daripada permukaan metal tu. Okay, daripada proses photoelektrik. Photoelektron tu dikeluarkan instantaneously, secara apa dia panggil tadi? Immediately, segera. Dia keluar terus. Tak ada delay-delay. When a metal surface is illuminated by light. Tak ada istilah elektron tersebut menyerap tenaga daripada cahaya. Bila dia cukup tenaga, baru dia melompat keluar ataupun terlepas keluar. This is the main difference between thermionic emission and photoelectric effect. Dalam thermionic emission, ni cathode yang warna biru-biru yang bergelung-gelung ni adalah cathode ataupun tungsten. Kita guna tungsten yang kita panaskan. Okay, so apabila kita panaskan, elektron tu memang menyerap tenaga. Apabila cukup tenaga, barulah dia terlepas daripada permukaan tungsten atau permukaan cathode itu. So it may take some time. Dalam photoelectric effect, yang ni tak berlaku. Yang ini tidak berlaku. The electrons or photoelectrons, we say that it is going to be released instantaneously, secara terus, secara without any delay. Tak ada tunggu-tunggu. Okay, I guess that's it untuk 7.2. Saya berharap video ni dapat di-share kepada semua kawan-kawan awak. Maybe dengan cara awak share dan bincangkan apa yang saya bincangkan di sini bersama kawan-kawan awak, boleh mencambahkan idea awak, boleh menambahkan kefahaman awak. Okay, you can always share anything yang ada dalam video ni, termasuklah slide yang saya share di bawah, termasuklah dengan simulator yang saya nyatakan link dekat bawah. So all the best guys. Semoga apa yang saya terangkan di sini dapat
diserap oleh awak. Yang penting berkat. Okay, yang penting berkat menuntut ilmu tu. Sebab kita menuntut ilmu bukan semata-mata nak tulis semua jawapan atas paper exam. Kita nak dapat berkat daripada pencipta kita. Kita nak ilmu tu berkat jadikan kita manusia. Okay, jadikan kita manusia. Alright, itu saja. All the best. Ada apa-apa boleh komen kat bawah. Boleh DM dekat IG. Thank you. Bye-bye. Good luck. Jumpa dalam 7.3. Bye.